Hai, Assalamualaikum. Resepi kali ini jering rebus. Okey, yang pertama kita perlu dapatkan dulu jering mentah. Biasanya kita akan ambil jering yang dah tua, okey. Bahan yang kedua kita perlukan abu. Ini sebenarnya resepi ni daripada turun-temurun ni daripada arwah nenek saya dulu. Jadi setiap kata mak kalau dia nak buat jering rebus dulu nenek akan dapatkan abu. So masa ni masa musim raya, jadi ramai yang buat lemang, so kami singgah minta abu. Okey, so bahan yang kedua ialah daun senduduk. Jadi daun senduduk ni tak susah kita nak dapat. Masa ni kami pergi masuk kat dalam kampung. So dia memang tumbuh liar macam tu. So just kami petik. Okey, dan kalau boleh kita dapatkan sekali dia punya bunga yang warna purple tu. Okey, inilah rupanya jering tua tadi tu. Okey, kat sini kita ni ayah saya tengah tolong kopekkan kulit dia. Okey. Okey, bahan seterusnya yang kita perlukan untuk buat jering rebus ni ialah daun bambu. Okey, daun bambu ni pun bagi saya senang juga kita nak dapat sebab mana-mana pun kita tengok ada juga. Even dekat tepi jalan pun kita boleh dapatkan daun bambu ni. Tak susah lah, mudah juga. So bahan yang pertama abu, yang kedua daun senduduk, yang ketiga daun bambu. Okey. So bercakap pasal jering, saya rasa ramai juga yang tahu betapa sensitifnya jering ni pada setengah orang. Kadang-kadang kita juga pernah dengar yang orang makan jering tak boleh buang air kecil, maksudnya tak boleh kencing. So dalam pembuatan jering rebus ni antara bahan-bahan yang digunakan untuk memastikan bila kita makan tidak mendatangkan sebarang mudarat. So far inilah dia resepi yang turun-temurun daripada arwah nenek saya. Okey, so kita balik-balik kepada proses. Okey, kita dah nak mula rebus. Biasanya kalau tadi tu saya beli jering sebanyak 2 kilo. Jadi naikkan air, ya, air pipe. Lepas tu bagi dia mendidih. Lepas tu masukkan daun senduduk, masukkan daun bambu. Okey, dan masukkan abu. Okey, ni tengok mak saya tengah masukkan abu kat dalam. Masukkan semua, leburkan semua, ya, kat dalam periuk tu. So jangan tanya saya kenapa kita guna abu, kenapa kita guna daun senduduk, kenapa guna daun bambu. Saya tak pasti kenapa, tapi bab kata ayah dengan mak saya, ini adalah resepi turun-temurun yang disaksikan sendiri bagaimana arwah nenek saya sebelah mak ataupun sebelah ayah buat. Okey, satu lagi sebelum saya terlupa lah. Sebenarnya kita juga perlu masukkan kulit jering tu dalam rebusan daun bambu dan daun senduduk tadi, eh. Okey, kenapa kita kena masukkan? Kata mak saya supaya jering tu nanti akan jadi warna dia akan jadi lebih apa ya, lebih cantik lah kalau kita masukkan kulit jering tu, nanti warna dia menyerap ke jering. So maka itulah dimasukkan sekali kulit jering. Untuk mengesahkannya saya juga tanya pada ayah saya. Betul berkebah memang kena masuk? Ya, ini dulu arwah nenek kau yang buat macam tu. Babah tengok macam mana dia buat. Jadi saya tak ada apa-apa kemuskilan. Kita tengok dan kita ikut sajalah, okey? Okey, sebaik-baiknya sebelum kita rebus jering ni kita rendam semalaman supaya nak bagi jering ni kembang, ya. Tapi untuk kali ni saya tak sempat. Jadi bila lepas balik je daripada beli jering tu, saya terus proses untuk buat jering rebus, okey. So kata mak seelok-eloknya sebelum kita mula merebus kita rendam semalam, kopek dan rendam semalam. Okey, bila kita dah rebus, jering ni biasanya kita akan rebus lama, mengambil masa 3 atau ke 4 jam. Seelok-eloknya bila dah lepas rebus nanti kita jangan keluarkan dia daripada periuk tu, biar dia terendam semalaman. Okey? Okey, jadi dekat sini nampak yang air tu dah mendidih dan mak saya pun dah mula masukkan jering tadi, okey? Jeng, jeng, jeng. Okey, apa tu? Itu ialah paku. Okey, biasanya kalau kita tengok ada orang rebus daging letak garfu kan? Letak sudu. Kali ni kita rebus jering letak paku. Boleh tak kalau kita gantikan paku dengan garfu? Itu pun saya tak tahu nak jawab. Sebab macam saya pernah tanya dekat ayah,
Boleh tak kita gantikan? Ayah saya cakap, dulu arwah nenek kau buat, letak paku. Jadi kita orang ikut je lah letak paku. Jadi satu lagi kena tahu yang jering ni pun bukan boleh sebarangan masak ya. Kalau kita silap masak, silap-silap kita tak boleh nak kencing. Okay, so bila ayah dengan mak saya gunakan resepi ni masak buat jering rebus macam ni, so far alhamdulillah kita tak ada mengalami apa-apa kesukaran nak kencing ke apa-apa masalah macam tidak balas daripada jering rebus ni. Jadi kami yakin orang dulu-dulu punya resepi ni dia ada sebab kenapa dia masukkan ingredient macam tu. Okay, so tadi nampak kan masukkan sedikit garam. Okay, bila dah jering ni dah empuk, keluarkanlah, tapi tak semestinya 3-4 jam ya. Kadang-kadang dia mungkin akan jadi lebih. Okey, bila dah masak, keluarkan dan cuci bersih-bersih ya. Okey, sediakan kelapa parut yang putih tu, kelapa parut muda. Okey, campurkan dengan sedikit garam dan juga gula. Okey, gaul-gaulkan garam dan gula dengan kelapa tu, sebab nanti kita akan makan bersama dengan jering rebus. Nikmatnya makan jering rebus ni, sangatlah sedap. Hanya yang pernah makan saja yang tahu betapa sedapnya makan jering rebus. Tapi awas, makan jering ni satu bilik air berbau. Tapi dia punya kenikmatan dia, Allah, memang sedap. Bukan senang nak dapat jering rebus ni. Kadang-kadang dia pun jual bermusim dekat pasar malam. Okay guys, so ingat ya, merebus jering ni bukan satu benda yang mudah. Jangan ambil mudah sebab you kena take note, ada juga pernah makan jering keracunan, tak boleh kencing. So kena pastikan betul-betul masak ikut cara masak yang betul.